Okey. Assalamualaikum semua murid-murid, apa khabar? Hari ini kamu akan belajar kemahiran hidup perkebunan tahun 4. Tajuk keselamatan di ruang perkebunan. Tapi minta maaf hari ini cikgu tak dapat ajar. Jadi cikgu akan minta tolong tukang kebun Pak Din untuk ajar kamu semua. Cikgu kena jaga ni, anak cikgu ni. Okey, jumpa lagi. Bye. Apa hal pula cikgu kau ni? Pak Cik ni tengah sibuk berkebun. Baiklah. Dengan pengalaman Pak Cik akan terangkan kepada kamu mengenai peraturan keselamatan diri, alatan dan bahan di ruang perkebunan. Dengar betul-betul ya, anak-anak. Pak Cik ni garang tau. Okey, pada akhir pembelajaran nanti, kamu akan mengetahui 5 peraturan di ruang perkebunan. Moh kita ke kebun. Okey, baiklah anak-anak. Ini adalah ruang perkebunan di sekolah kamu. Ingat lagi tak? Tengok tu. Cantik kebun kamu. Bersih aja Pak Cik tengok. Gambar siapa tu ya? Rajin betul. Anak siapa lah ni? Jadi, untuk perkebunan ni anak-anak, kita perlu patuh kepada langkah-langkah keselamatan. Sebab itu perlu ada peraturan. Kenapa kena ada peraturan anak-anak? Ini semua demi keselamatan diri kamu, keselamatan alatan, dan keselamatan bahan. Pertamanya, peraturan keselamatan di ruang kebun. Yang pertama, pakaian yang sesuai. Tengok ni, ini kawan Pak Cik. Bergaya kan? Ya, Pak Cik senaraikan. Yang pertama, pakaian yang sesuai. Ada topi, sarung tangan, baju, seluar dan kasut. Adakah kamu pakai pakaian ini sewaktu berada di kebun? Topi kegunaannya supaya kamu tidak kepanasan. Kalau cuaca terlalu panas, kita boleh sakit kepala. Silap darah boleh keluar daripada hidung kamu. Kemudian sarung tangan pula. Sarung tangan. Kawan Pak Cik ni pakai sarung tangan. Mahal sarung tangan dia. Sarung tangan ni dapat melindungi jari-jari kamu. Dapat melindungi jari kamu daripada terkena benda tajam, kekotoran masuk ke kuku. Banyak lagi faedah memakai sarung tangan. Kemudiannya baju. Pakaian mestilah sesuai. Jangan kamu pakai baju sekolah yang warna putih tu untuk ke kebun. Boleh kotor baju kamu nanti. Begitu juga dengan seluar. Pakailah seluar yang sesuai. Bukan seluar sekolah ataupun seluar yang ketat. Sebab seluar ini akan memudahkan pergerakan kamu. Jangan kamu pakai kain pelikat. Kadang terpijak kain kamu sendiri. Kemudian kasut. Kamu mesti pakai kasut. Sebab di kebun kamu berada di tanah. Tanah ni boleh masuk ke kuku-kuku di jari kaki kamu. Begitu juga kadang-kadang di tanah ni ada benda-benda tajam, paku, duri. Jadi kasut ini akan melindungi diri kamu. Seterusnya anak-anak, peraturan yang kedua adalah ikut arahan guru. Kamu ikut tak arahan guru kamu? Ya, tengok dalam gambar ni. Masing-masing bertindak mengikut arahan guru dan memastikan sekiranya berada di kebun, ada guru yang bersama-sama mereka. Ada guru yang memantau mereka.
Kamu tak boleh sesuka hati menggunakan peralatan perkebunan tanpa kebenaran guru. Ini semua untuk keselamatan kamu. Kamu kena dengar cakap cikgu kamu. Cakap cikgu tu ada baiknya. Sekiranya kamu tak dengar, boleh mendatangkan bahaya kepada diri kamu dan kawan kamu ya anak-anak. Ini peraturan yang pakcik paling pantang sekali. Jangan berlari atau bermain di kawasan kebun. Pantang betul pakcik kalau budak-budak berlari-lari kat kebun. Tengok. Ada papan tanda. Pakcik nak gantung papan tanda ni kat kebun pakcik. Jalan boleh. Berlari tak boleh. Kalau kamu berlari, apa jadi? Kamu boleh terjatuh dan mendapat kecederaan. Jadi, kawasan kebun ini bukan kawasan untuk bermain. Kalau kamu berlari-lari, kamu boleh jatuh. Kamu boleh terpijak hasil tanaman. Sekiranya luka, kamu juga yang akan sakit. Jadi, ingat, jangan berlari ataupun bermain di kawasan kebun. Gunakan alatan kebun tu pun kena betul-betul. Tak boleh main-main. Bahaya tu anak-anak. Seterusnya murid-murid, peraturan keselamatan seterusnya adalah menggunakan alatan mengikut fungsi. Ini pakcik senaraikan. Alatan-alatan yang biasa kamu gunakan. Pertamanya, penyiram. Kamu gunakan untuk menyiram tanaman. Yang kedua, sekatur. Kamu gunakan untuk memangkas ataupun memotong ranting-ranting yang tidak diperlukan ataupun memotong hasil tanaman. Yang ketiga, sudip tangan. Biasanya digunakan untuk menggembur tanah di dalam polybag ataupun pasu. Yang keempat, pencakar tangan. Pencakar tangan ini kamu sering gunakan untuk merumput di polybag ataupun pasu. Yang kelima pula, sekup. Sekup ini kamu sering gunakan untuk memindahkan tanah ke tempat yang lain. Yang keenam pula, cangkul. Cangkul ini kamu sering gunakan untuk menggali lubang ataupun membuat batas tanaman. Jadi anak-anak, kenapa kita kena guna alatan-alatan ini mengikut fungsinya yang betul? Ya, kalau kamu salah guna alatan ini, ia boleh mendatangkan bahaya kepada diri kamu. Contohnya, pakcik bagi contoh, kamu gunakan skop untuk mencedok air bagi menyiram tanaman. Ianya tidak betul sebab boleh mendatangkan bahaya kepada kamu dan kawan-kawan kamu. Malahan kemungkinan tanaman kamu juga akan rosak. Dengar tu anak-anak. Seterusnya anak-anak, kamu kena patuhi peraturan iaitu bersihkan dan kemaskan alatan. Selepas kamu menggunakan alatan-alatan di kebun, kamu perlu bersihkan dan kemaskan alatan. Tengok tu gambar alatan-alatan yang tersusun. Cantik kan? Kemas saja. Jadi anak-anak, kenapa kita kena bersihkan dan kemaskan alatan yang telah digunakan? Tujuannya anak-anak supaya kita dapat menjaga keadaan alatan-alatan perkebunan. Jadi alatan perkebunan kita tidak rosak dan ianya juga menjamin keselamatan kamu
semasa kamu mengambil alatan untuk digunakan pada waktu lain. Kalau kamu susun alatan ini dengan tidak cermat dan tidak tersusun, kemungkinan sewaktu kamu nak ambil, alatan-alatan ini akan terjatuh ataupun boleh mencederakan kamu. Itu pentingnya mematuhi peraturan. Jadi anak-anak, kamu dah dengar penerangan Pakcik tentang peraturan di ruang perkebunan. Jadi, mari kita sebutkan kelima-lima peraturan tu. Boleh tak? Okey, yang pertama. Nombor 1, pakaian yang sesuai. Nombor 2, ikut arahan guru. Yang ketiga, jangan berlari atau bermain di kawasan kebun. Yang keempat, guna alatan mengikut fungsi. Dan yang kelima, bersihkan dan kemaskan alatan. Baiklah anak-anak, nanti cikgu kamu tu akan beri latihan yang berkaitan. Jangan tak buat pula ya. Kalau cikgu kamu marah, jangan salahkan Pakcik. Okeylah anak-anak, Pakcik nak petik cili ni. Jumpa lagi ya. Bye.